Saya menganggap itu budaya yang berbeza yang diamalkan oleh kaum yang terdapat di Malaysia merupakan unsur yang begitu sensitif jika terdapat sebahagian atau segelintir kaum mempelekehkan budaya dan amalan kaum dari etnik yang berlainan. Seperti yang kita ketahui, setiap perayaan yang diamalkan oleh kaum masing-masing seperti Cina, India dan Melayu terdapat budaya berbeza yang diamalkan oleh etnik masing-masing. Seperti masyarakat Melayu, mereka mempunyai budaya merisik iaitu bertanya khabar pada pihak perempuan sama ada sudah berpunya atau belum. Agak relevan jika dibandingkan budaya Cina yang melakukan perbuatan membalik limau di laut untuk mendapat jodoh yang sesuai. Jika perkara begini diperhatikan oleh orang Melayu bahawa perbuatan mereka tersebut sesuatu perbuatan yang agak janggal dan pelik, yang agak berlebihan akan mewujudkan budaya mempertikaikan budaya kaum lain, lantas ianya mampu menggugat perpaduan dan hubungan di antara kaum. Sebelum memberikan pandangan yang negatif terhadap budaya kaum lain, seharusnya kita mengkaji budaya mereka terlebih dahulu melalui sejarah yang dibelajar di sekolah dan juga di universiti. Masyarakat Cina mempunyai 6 pendekatan dalam menjayakan upacara perkahwinan yang agak relevan jika dibandingkan dengan membalik limau pada hari terakhir perayaan Cap Gomeh. Pendekatan pertama iaitu Nachai, pemilihan jodoh. Pendekatan kedua adalah Kuehmin, pertanyaan nama bagi menentukan keturunan. Pendekatan ketiga adalah Naji, keserasian dan penyesuaian. Pendekatan keempat adalah Naca, penerimaan dan persetujuan. Pendekatan kelima adalah Cingki, kesaksian atau persamaan tarikh atau masa. Dan pendekatan terakhir adalah Yingking, majlis perkahwinan. Walaupun sebahagian budaya etnik yang berbeza yang diamalkan di Malaysia ianya dianggap walaupun sebahagian budaya etnik yang berbeza yang diamalkan di Malaysia ianya dianggap unsur tahayyul dan kefahaman yang agak taruh yang berunsurkan mitos yang tidak berasas dan tidak masuk akal oleh kaum lain seperti mandi minyak yang dilakukan etnik India dan budaya masyarakat Cina yang melarang menyapu pada hari pertama perayaan Cina kerana ianya difahamkan boleh menghalau rezeki untuk tuan rumah. Jika perkara ini dipermainkan dan dipersendakan oleh kaum lain seperti India dan Melayu dengan menyatakan budaya Cina tersebut seolah-olah tidak menggalakkan kebersihan pada perayaan Tahun Baru Cina. Pandangan negatif ini boleh membawa persepsi yang buruk dalam masyarakat lantas menggugat perpaduan dan hubungan di antara etnik. Budaya ini kadang-kala dipelekehkan oleh kaum yang lain. Perkara sebegini jika didengar oleh kaum Cina, mereka pasti akan merasa kecil hati dan bertindak balas mempelekehkan budaya kaum lain juga. Jika perkara sebegini berterusan, ianya tidak dapat menemui jalan penyesuaian untuk mengembalikan hubungan di antara kaum, lantas ianya akan tergugat secara tidak sedar. Mempersendakan budaya kaum lain ianya merupakan unsur-unsur yang begitu sensitif yang dapat menghilangkan rasa hormat terhadap kaum dan etnik yang berlainan yang terdapat di Malaysia, lantas menggugat perpaduan antara kaum daripada tercapai. Apakah pendapat saudari Yoyesan mengenai makanan tradisi etnik tertentu yang dianggap sensitif dalam kalangan masyarakat yang mampu menggugat perpaduan dan hubungan di antara kaum apabila ianya tidak dihargai oleh etnik lain? Mengapakah makanan tradisi yang berbeza ini dianggap sensitif pada pandangan anda? Ya, saya menganggap isi makanan tradisional etnik tertentu yang berbeza ini merupakan unsur yang sensitif yang dapat menggugat perpaduan dan hubungan di antara kaum. Hal ini kerana sikap segelintir masyarakat yang tidak menghargai masakan etnik lain yang terdapat di Malaysia. Sebagai contoh, masyarakat Melayu tidak suka memakan masakan etnik Cina, tetapi etnik Cina amat menggemari masakan etnik Melayu.
Lebih teruk lagi, apabila etnis Melayu membatalkan pesanan makanan mereka apabila mereka mengetahui tukang masak kedai tersebut adalah etnis Cina. Perbezaan yang wujud ini menyebabkan kaum Cina merasakan masakan tradisional mereka tidak dihargai oleh etnik lain, dan yang lebih kritikal lagi, etnik lain melabelkan kedai Cina tersebut menyediakan makanan yang tidak halal kepada kaum Melayu yang beragama Islam. Ini menyebabkan kedai makan etnik Cina tidak mendapat sambutan oleh etnik lain, lantas perpaduan dan hubungan di antara kaum tidak dapat diwujudkan antara kaum Melayu, India dan juga Cina karena mereka tidak datang ke kedai etnik Cina. Sebagai contohnya, saya ada kawan berbangsa Sungai dan kami berborak antara satu sama lain mengenai makanan tradisi etnik lain. Dalam keroncatan berborak di sebuah kedai makan, saya bersama etnik berbangsa Sungai sedang menjamu makanan di sebelah kami. Kawan saya yang berbangsa Cina itu bercakap, kawan saya ini menganggap makanan tersebut kotor, meloyakan, dan agak comot apabila memakannya. Ini karena kawan saya tersebut sedang makan durian merah dengan begitu rakus hingga comot dan nampak muka kawan saya tersebut agak kotor dipenuhi dengan sisa durian. Kawan saya berasal daripada orang Sungai mengajak kami ke rumahnya untuk membantunya membuat tempoyak daripada durian merah yang dibeli dari kedai tersebut. Ini karena rakan saya yang merupakan orang Sungai amat gemar memakan tempoyak dan dia memasukkan budu dalam tempoyak tersebut untuk dimakan dengan nasi panas. Walaupun kawan saya daripada bandar tidak memakan masakan yang disediakan oleh kawan saya yang berasal dari orang Sungai, saya dapat merasakan dia agak kecewa masakan yang tidak disentuh dan dihargai oleh kawan saya dari bandar. Bagi saya, makanan tersebut amat sedap dan lezat walaupun makanan kaum lain. Adakah saudara Iqmal bersetuju dengan saya mengenai makanan tradisi etnik tertentu yang dianggap sensitif dalam kalangan masyarakat yang mampu menggugat perpaduan dan hubungan di antara kaum apabila ianya tidak dihargai oleh etnik lain? Mengapakah makanan tradisi yang berbeda ini dianggap sensitif pada pandangan Anda?